Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Waalaikumsalam Cikgu. Okay, good. So hari ni kita sambung kemahiran 6.4. Okay, 6.4 ni berkisar tentang isi padu. Semalam kita dah belajar berkenaan dengan luas permukaan. Hari ni kita akan terus dari kemahiran kepada isi padu. Bentuk 3 dimensi. Okey, untuk kemahiran ini, apa yang awak kena tahu ialah pertama, standard pembelajarannya kamu kena dapat menerbitkan rumus isi padu, prisma, silinder dan seterusnya berbentuk rumus piramid dan kon. Okey, sekarang kita lihat kepada muka surat 110. Di paparan yang saya share. Nampak tak paparan kat awak? Nampak. Okay, good. So, di paparan ini, kita nak cari isi padu. Okay, kita nak cari isi padu, prisma dan silinder. So, kalau kita lihat, ini adalah sebuah, apa ni? Ini adalah sebuah apa? Sebuah cuboid, Alright, kalau saya potong, dia mempunyai tapak segi 4. Okay, segi 4. Dan ini pula adalah merupakan prisma, dan kalau dia adalah keratan, kalau saya kerat ni, saya kerat separuh. Okey, saya kerat separuh, saya kerat sini. Okey, sekejap Saya kerat separuh kawasan ni. Okey, jadi segitiga. Saya kerat menjadi segitiga, maka dia akan bentuk prisma. Prisma ni terhasil daripada hasil satu cuboid. Okey. Nampak? Okey, macam tu. Tapi bila kita potong dia bentuk prisma yang bertapak segitiga. Okey, jelas? Okey, dan tapak dia adalah tapak bentuk segitiga. Okey, ini adalah sebuah silinder. Okey, ini adalah keratan rentasnya. Kalau cikgu potong silinder, okey, kita akan nampak keratan rentasnya, dan keratan rentasnya mempunyai tapak bentuk bulatan. Okey, itu secara apa yang kita katakan. Okey, nak menceritakan apa itu isi padu. So, kita tengok apa itu isi padu daripada gambaran yang cikgu dah tunjukkan tadi. Kita tengok isi padu ialah, okey, supaya kita faham, isi padu ialah suatu bentuk geometri. Okey, suatu bentuk geometri 3 dimensi, iaitu ialah ukuran ruang yang memenuhi bentuk geometri 3 dimensi tersebut. Okey, bentuk ini diukur dalam unit padu, ataupun kita tulis seperti contohnya milimeter kuasa 3. So, kalau kuasa 3, makanya isi padu. Kalau kuasa 2, maka dia adalah luas permukaan. So, isi padu unit dia unit padu iaitu kuasa 3, ataupun kita boleh tulis dalam sentimeter padu ataupun meter padu. Okey. Dan kita perhatikan geometri 3 dimensi ini, okey. Ini bentuk tadi cikgu cerita pasal apa? Cuboid, prisma dan silinder. Dia ada hubungan dan ada hubungan antara keratan rentas dengan tapak. So kita tengoklah apa yang cikgu maksudkan dengan hubungan antara keratan rentas dan tapak. Okey. So, cuboid ni merupakan satu jenis prisma di mana cuboid mempunyai tapak segi 4 sama. Itu, dua buah prisma segitiga terhasil daripada satu buah cuboid. So, hubungan antara di situ, apa hubungan antara prisma dan cuboid? So, kita boleh isi padu prisma segitiga. Yes, maksudnya isi padu prisma segitiga ni adalah separuh bahagian daripada satu isi padu cuboid. Sebab kita ada satu cuboid, kita potong kepada dua bahagian yang sama yang melalui perpenjuru, kemudian kita akan menghasilkan dua prisma. Jadi di situ, kalau kita belajar sebelum ni, kita dah tahu masa belajar sekolah rendah, isi padu cuboid apa dia? Isi padu cuboid, siapa ingat? Isi padu cuboid ialah Panjang dan lebar. Panjang dan lebar tu luas. Ingat isi padu cuboid? Masa belajar 6 lagi dah belajar. Darat tinggi. Betul. So kita tahu bahawa
isi padu cuboid adalah panjang kali lebar kali tinggi. So, bila kita nak cari isi padu bagi prisma, prisma kita faham ialah hasil daripada separuh isi padu cuboid, maka dia akan jadi 1/2 kali luas tapak panjang kali lebar kali tinggi. So, terhasillah rumus di mana luas prisma segitiga ialah 1/2 kali panjang kali lebar kali tinggi. Alright. So, kena ingat pertama ini adalah rumus bagi isi padu prisma. So, apa rumusnya? Isi padu prisma ialah luas keratan rentas kali tinggi. So, luas keratan rentas kita kali tinggi. So, kalau kita tengok keratan rentas ini tapaknya berbentuk segitiga. So, cari luas keratan rentas. Berapa segitiga ni, kemudian darab dengan tinggi. So, itu adalah prisma. Okey, boleh kelas? Boleh? So, okey, faham apa rumus isi padu prisma? Sebutkan. Apa isi padu prisma? Keratan rentas darat tinggi. Yes, kalau keratan rentas tu adalah sebuah trapezium, contohnya kita ada prisma trapezium. Tahu prisma trapezium? So, saya punya tapak berbentuk sekejap. Saya punya tapak berbentuk ni trapezium lah katakan So, saya tarik dia adalah merupakan prisma trapezium. So, kalau saya nak suruh awak cari, nak cari isi padu prisma, saya kena cari luas tapak dia dulu. So, tapak dia bentuk trapezium, saya akan darab dengan tinggi. Okey, jelas? Okey, itu yang dimaksudkan dengan isi padu prisma. So, ingat isi padu prisma adalah keratan rentas darab dengan tinggi. So, kita akan lihat pula isi padu silinder. Okey, kelas, kita tengok isi padu silinder. Okey, silinder ni, salah satu contoh silinder adalah sekeping duit shilling. Okey, sebab tapak shilling ni adalah bentuk bulatan. Dan kalau saya susun secara bertindan, akhirnya 10 keping shilling ini akan menghasilkan satu silinder. So, kalau kita ingat, kalau kita faham, bila sebut isi padu, mesti luas tapak kali tinggi. Okey, so luas tapak bagi silinder adalah apa dia kelas? Luas tapak bagi silinder ialah Pi J kuasa 2. Kenapa pi J kuasa 2 kelas? Sebab tapak silinder adalah sebuah bulatan. So, rumus luas bulatan adalah pi J kuasa 2. Rumus sebuah bulatan adalah pi J kuasa 2. Okey. Jadi, bila kita dah cari luas tapak, kita akan darab tinggi. So, formula bagi isi padu silinder adalah luas tapak, luas tapak kali dengan tinggi. Luas tapak kali dengan tinggi. Maka dia akan jadi pi J kuasa 2 iaitu sebuah bulatan. Okey, dan didarab dengan tinggi. Boleh kelas? Kita tengok, perhatikan Boleh. Okey, perhatikan sebuah kubus yang mempunyai panjang P. So, panjang kubus ni P, lebar dia adalah L dan tinggi. Ini adalah sebuah kubus. Okey, dia lebar, dia tinggi. Okey, so kita tahu kalau isi padu kubus, panjang kali lebar kali tinggi. Okey, 6 buah piramid yang sama saiz boleh dimuatkan dengan kubus. So, dia beritahu 6 buah. Okey, kalau inilah pusat dia, puncak. So, saya potong, saya dapat satu piramid. So, tapak ni pun dapat satu piramid, tapak ni satu piramid, tapak di sini satu piramid. So, setiap permukaan tu kita akan dapat 6 buah piramid yang sama saiz. So, apa yang kita faham di sini?
luas tapak piramid ialah apa? Panjang kali lebar. So tapak kalau hijau ni adalah piramid, tapak dia ialah panjang kali lebar. Okey, panjang kali lebar. So tinggi piramid, kita tengok. Tinggi piramid ialah dari puncak bucu di tengah-tengah ke pusat tapak. So kalaulah tinggi bagi sebuah kubus ialah T, maka berapakah tinggi bagi piramid yang kita bina tadi? So, T bahagi 2. Okey, tinggi tu kita bahagikan kepada 2. Sebab dia berada di tengah-tengah antara satu kubus. Okey, titik tengahnya adalah puncak bagi sebuah piramid. Okey, jadi di situ tinggi kubus tadi ialah T, betul tak? T. So, T dia adalah 2 kali tinggi piramid. So, tinggi kubus ni adalah 2 kali tinggi piramid. So, kalaulah kita ada satu piramid, tambah satu lagi piramid, maka dapatlah tinggi bagi sebuah kubus. So, macam mana terbitnya rumus isi padu piramid? So, isi padu piramid adalah isi padu kubus, okey, bahagi 6. Isi padu kubus bahagi 6. Kenapa bahagi 6? Sebab daripada sebuah kubus, kita akan dapat 6 buah piramid. So, di situ, P darab L darab T ialah isi padu sebuah kubus. Okey, bahagi 6. 6 adalah bilangan kubus. Maka di situ, kita akan dapat persamaan bahawa isi padu piramid ini adalah luas tapak piramid, okey, kali tinggi bahagi 3. Kenapa bahagi 3 di sini sebabnya? Sebab apa? Sebab T dia, tinggi bagi piramid ialah 2 kali tinggi bagi kubus ialah 2 kali tinggi piramid. So, dia gantikan nilai T ini dengan 2 kali tinggi piramid. Maka bila kita masuk dalam persamaan, so maka dia akan jadi P darab L darab tinggi piramid bahagi 3. Kenapa bahagi 3? Sebab 2 tadi bahagi 6 dapat 1/3. So, di sinilah terhasilnya rumus bagi piramid. Iaitu apa rumus piramid kelas? Apa rumus piramid? 1/3 darab luas tapak darab tinggi. Sebab tu dia jadi 1/3. Kenapa dia 1/3? Inilah cerita dia. Faham cerita dia kat sini? Ini macam mana kita nak terbitkan. Okey? Okey, jelas? Boleh? So, ada berapa dah isi padu kita belajar setakat ni? 3. 3. Okey, sebutkan isi padu pertama. Isi padu prisma. So, apa maksud isi padu prisma? Apa dia punya tu? Isi padu prisma apa rumus dia? Luas keratan rentas darat tinggi. Yes. Apa maksud luas keratan rentas? Luas keratan rentas darab tinggi. Sorry tulisan saya ni. Okey. So, maknanya luas keratan rentas ni adalah tapak dia. Kalau tapak dia bentuk trapezium, darab dengan trapezium, darab tinggi. Kalau luas keratannya tu bentuk segitiga, darab tinggi segitiga, darab dengan tinggi. Boleh? Kalau keratan rentas heksagon, cari luas heksagon. Okey. So, isi padu seterusnya, isi padu apa? Isi padu silinder. Okey, apa pak isi padu silinder? Pai C darab tinggi. Pai C kuasa 2 darab tinggi. Pai C kuasa 2 ni ialah luas bulatan. Sebab silinder kan adalah satu bulatan. Okey, tapaknya so, tapak dia bulatan, maka bila tapak dia bulatan, darab dengan tinggi. So, dapatlah isi padu silinder. So, isi padu seterusnya, isi padu apa? Piramid. Isi padu piramid apa dia? 1/3 darab luas tapak darab tinggi. Darab dengan luas tapak. Okey, darab dengan tinggi. Silinder.
Okey, satu lagi yang kita akan lihat ialah isi padu kon. Muka surat 112. Okey. So saya pergi kepada muka surat 112, isi padu kon. Okey. So ini adalah gambar bagi keratan rentas kon. Alright. So di sini macam mana kita nak tahu kon? Okey, saya ceritakan secara ringkas. Kon ni sebenarnya asal dia adalah sebuah silinder. Okey, asalnya adalah sebuah silinder. Kenapa cikgu kata silinder? Siapa boleh tahu kenapa dia? Saya cantumkan 3 kon, maka dia akan bentuk satu silinder. So kita boleh highlightkan di sini. Okey, untuk kita memerlukan 3 jenis kon untuk memenuhi satu silinder. Jadi kalau nak cari isi padu kon, kita kena ingat bahawa kon adalah 1/3 bahagian daripada satu silinder. Sebab itulah rumusnya jadi 1/3 pi j kuasa 2. Faham So kalau silinder ni saya lukis, ini silinder. Okey, dalam silinder ni dia boleh memenuhi ruang 3 buah kon. Kon pertama, kon kedua, kon ketiga. Sebab itulah hasil daripada isi padu. Sebab isi padu ialah ruang, memenuhi ruang kan. Kita tahu tadi maksud isi padu ialah ukuran ruang yang memenuhi sebuah bentuk geometri. So untuk sebuah silinder kita boleh dapat 3 kon. Jadi formula bagi isi padu kon ialah 1/3 pi j kuasa 2 T. Kenapa ada T? Sebab dia ada tinggi. Di mana tinggi? Di sini T. So darab dengan tinggi. Okey. So pi j kuasa 2T tadi, kalau awak tengok pi j kuasa 2T adalah adalah isi padu sebuah silinder. Betul tak? Tadi isi padu silinder ialah pi j kuasa 2T, maka kon ialah 1/3 pi j kuasa 2T. Boleh ingat? Boleh? Boleh kelas? Itu antara isi padu. Okey, good. Settle kat situ. So kita tengok sedikit lagi dan muka surat seterusnya ni contoh. Kita tengok contoh. So soalannya dia akan bagi sebuah prisma. Dia mesti akan bagi gambar. Okey, dia akan bagi gambar. Awak nampak di situ. Apa ni? Ni gambar apa kelas? Ni kita panggil apa? Very good, prisma. So bila kita tahu prisma, pertama tadi kita nak cari isi padu prisma, kita mesti ada keratan rentas. So apa maksud keratan rentas? Keratan rentas itu bila kita potong, apa nampak keratan dia? So kalau saya potong sebuah prisma ni, kita nampak dia adalah sebuah segitiga. Betul tak? Kalau ada kit bentuk triangle ni, potong, nampak dia tapaknya segitiga. So cari luas segitiga. So berapa luas segitiga di sini yang awak nampak? So kita kira lah. So kita kira luas segitiga kita ialah 1/2 kali dengan 8 kali dengan 3. Kenapa? Luas tapak dia, panjang tapaknya 8. Tinggi dia macam mana boleh dapat 3 kelas? Tinggi dia kat mana? Sini ke kat sini? Tinggi mesti ingat. Tinggi sesuatu tapak ialah dari puncak ke tapak. So kalau sini 8, sini akan jadi 4. Maka bila kita keluarkan dia akan jadi macam ni. Ini adalah bentuk sudut 90 darjah. Jadi dia menggunakan teorem Pythagoras. So kita tahu tinggi dia 3. Sebab tu dia darab 3. Boleh kelas? Boleh? Boleh tak? Tak boleh cakap tak boleh? Boleh ke tak boleh? Boleh? Okey, so maknanya luas segitiga dia ni 1/2 kali 8. Okey, kali tinggi. So tinggi dia kat sini, macam dapat tinggi, kita buat teorem Pythagoras. So kita dapat tingginya di sini 3. So darab 3 dan panjang ataupun tinggi prisma ni 12 darab 12. So kita dapat isi padu 144 cm padu. Okey, sebutnya macam mana? 144 cm padu. Kalau luas kita sebut dia apa? Sentimeter persegi. Very good, sentimeter persegi. Okey, so awak dah faham macam nak buat cari isi padu.
prisma, kita tengok pula macam mana nak cari isi padu silinder. So, seperti tadi, isi padu silinder ni, hitung silinder tegak di sebelah gunakan pi. Dia mesti bagi pi lah. Padu silinder sama juga perkataannya luas, keratan rentas, kali tinggi. So, kalau saya potong silinder, saya akan nampak luasnya adalah sebuah bulatan. Jadi, pi J kuasa 2 darab T. Ganti pi berapa? Ganti J. Macam mana dapat J 3.5? Sebab diameternya 7. Maka jarinya dapat berapa kelas? 3.5. Kenapa darab 2 kali? Sebab J-nya kuasa 2. Jelas? Darab tinggi, berapa tinggi dia? Diberi tingginya 12, maka darab 12. Maka hasil darab kita nanti akan dapat isi padu sebuah silinder. Kita kena hafal rumus. Rumus bagi setiap geometri. Okey? Jadi bila dah hafal rumus, kerja kita akan lebih mudah. Okey, dah hafal dan faham macam mana rumus itu terbentuk. Okey, now kita akan pergi kepada contoh 9. Ni bentuk apa kelas contoh 9 ni? Kon. Very good. Kon, pandai. So, kon nak cari hitung isi padu kon menggunakan pi 20/7. So, tadi kita tahu isi padu kon ialah 1/3 bahagian daripada satu silinder. So, 1/3 pi J kuasa 2T. Okey. So, bantikanlah 1/3 darab dengan pi 20/7. Darab dengan 7 darab 7. Kenapa 7 darab 7? Sebab J kuasa 2. Okey. Cari 7 kuasa 2. So, 7 darab 7 darab tingginya 12. Macam mana dapat tinggi 12? Ditunjukkan dengan gambar rajah bahawa tapak ke puncak adalah setinggi 12. So, kita akan dapat 616 cm padu. So, jangan salah tulis unit. Isi padu sentimeter padu kuasa 3. Sentimeter kuasa 3 itu adalah sentimeter padu. Okey, terakhir sekali contoh 10. Ini adalah sebuah apa kelas? Piramid. Yes, very good. So, kita tahu rumus piramid tadi ialah 1/3 luas tapak dari darab dengan tinggi. So, kita tengok. Kalau nak tengok isi padu piramid ni, okey, tapaknya bentuk segi 4. So, nilai dia 4 dalam 4 gantikan. Tinggi yang dibagi 3. Ni gambaran 3. Darabkan dan kita akan dapat isi padu piramid 16 cm padu. Okey, boleh? Alright, last sekali kita pergi pada isi padu sfera. So, isi padu sfera ini, sfera ni ialah suatu bentuk geometri 3 dimensi yang mempunyai satu titik tetap yang dikenali sebagai pusat. So, ini adalah pusat sfera. Bila sebut pusat, dia adalah satu jejari. Okey, dia adalah satu jejari. So, semua titik pada permukaannya mempunyai jarak yang sama daripada pusat sfera. So, kalau jarak ini sama daripada pusat sfera. Okey, isi padu sfera mempunyai jejari J. Okey, jadi apa formula bagi isi padu sfera? So, isi padu sfera ialah 4/3 pi J kuasa 3. Okey. Sebelum ni kita belajar luas permukaan sfera. Apa luas permukaan sfera kelas? Yang kita belajar semalam. Ingat? Apa luas permukaan sfera? 4 pi J kuasa 2. Betul? Bila isi padu dia ada 4/3 pi J tapi J dia kuasa 3. J dia kuasa 3. So, kena hafal lah. So, isi padu sfera ialah 4/3 pi J kuasa 3. Alright. So, kita dah sampai sfera. Okey, kelas kita lagi 10 minit akan habis. Kita akan tengok di sini semula sikit lagi. Okey, contoh untuk sfera pula So, contoh 11. Okey, contoh 11 ialah isi padu sfera. Diberi bahawa isi padu sfera ialah berjejari 7 cm. Diberi pi. Okey, tadi kita ingat formula sfera ialah
4/3 pi J kuasa 3. So, gantikan 4/3 darab pi. 22/7. Jejarinya berapa? 7. Berapa kali 7? 3 kali 7. Sebab J-nya kuasa 3. Okey, akhirnya kita akan dapat isi padunya 1437.33 cm padu. Boleh jelas faham kelas? Boleh? Boleh? Okey. Okey, sebelum ni kita tengok kepada isi padu pula. Kita tengok isi padu sehemisfera. Hemisfera ni adalah separuh dari hemisfera. Dia potong kelatan rentas melalui pusat. Kita akan dapat separuh saja sfera. Maka jari dia bagi 5. Dia suruh berikan jawapan 2 tempat perpuluhan dengan menggunakan pi sama dengan 22/7. So ingat, bila separuh, jadi formula dia akan jadi separuh daripada isi padu sfera. So separuh itu maksudnya isi padu sfera adalah 4/3 pi J kuasa 3. So kalau cikgu permudahkan di sini, okey, cikgu permudahkan, ni potong dapat 1, ni potong dapat 2. So kita tahu bahawa isi padu hemisfera akan jadi 2/3 pi J kuasa 3. Jelas? Jelas? So, bila kita dah tahu, kita just masukkan pi kita 22/7, jari kita 5 darab 5 darab 5, maka kita akan dapat satu isi padu hemisfera. Okey, boleh kelas? So, kita cuba buat latihan. Last sekali contoh adalah contoh penyelesaian masalah. Okey, contoh dia bagi Kon dengan silinder. yes, dia bagi kon dengan silinder. Bagi kon dengan silinder. So itu kita panggil dia gabungan pepejal. So kita ada kon, kita ada silinder. So dia minta apa kat situ? Okey, dia bagi masalah kita, so kita fikir. Salim adalah pengusaha aiskrim secara kecil-kecilan. Dia menjual aiskrimnya dalam bekas dirajah di bawah. Okey, dan menetapkan sasaran menjual 10,000 bekas sebulan. Okey, berapa liter aiskrim yang diperlukan dalam tempoh sebulan? Bundarkan jawapan kepada liter yang terhampir. Jadi kat siapa di situ? Macam nak selesaikan soalan ni? Okey, kita carilah. Kita kena cari apa? Kita kena cari isi padu silinder, isi padu kon, dan kita kena cari jumlah semua isi padu gabungan itu berapa. Bila kita dapat jumlahnya, jadi kita kena darab dengan 10,000. Kenapa kita darab dengan 10,000? Sebab dia boleh menjual 10,000 untuk sebulan. Jadi berapa jumlah isi padu aiskrim yang dia dah berjaya buat? Itu soalan yang minta. Dia nak hitung isi padu air yang diperlukan untuk membuat 10,000 bekas aiskrim dalam liter yang terhampir. Jadi dia rancang, kita kena tahulah berapa isi padu bekas aiskrim dia tu. Jadi bekas aiskrim dia tu adalah sebuah silinder dan sebuah kon. Okey, jadi bila kita nak kira bilangan air, so kita akan dapat isi padu air untuk silinder ialah 117. Dan isi padu sebuah kon terdapat 26.19. Macam mana kita dapat? Kita gunakan rumus. So silinder pi J kuasa 2, masukkan nilai. Sebab gambar rajah dah bagi jari kan? Jari silinder tu berapa? Kenapa dapat 2.5? Siapa tahu? Kenapa jari silinder dapat 2.5? Sebab tapak silinder adalah 5. 5 bahagi 2 berapa? 5 bahagi 2 adalah berapa? 2.5. Yes, so jari dia 2.5. Dia darab dengan tinggi silinder 6. Maka dapat satu isi padu silinder. So kon 1/3 pi J kuasa 2T sama juga dah tahu J tadi 2.5. Tinggi kon. Macam mana tahu tinggi kon? Sebab dalam gambar rajah dah tunjukkan tinggi kon ke tapak, dari puncak ke tapak kon ialah 4. So dapat jumlah. Maka akhirnya dia tahu bahawa isi padu bekas aiskrim gabungan tadi
hasilnya ialah 144.05. Okey. Jadi untuk satu kon aiskrim dia hanya boleh memuatkan sejumlah 144.05 cm padu. So, kalau dia ada 10,000 bekas, apa dia nak buat? Satu bekas 144.05. Kalau 10,000 bekas, maka dia buat apa? Dia buat apa kelas? Dia darab. So, bila dia darab dengan 10,000 bekas ni, maka dia akan menghasilkan isu padu air sebanyak 440,505 cm padu. Okey. So, ini dalam unit sentimeter padu. Soalan tadi minta apa kelas? So, kena tengok balik. Soalan nak bundarkan jawapan kepada liter. Apa kaitan sentimeter padu dengan liter? Ini formula awak kena ingat. Awak dah belajar ni sekolah rendah, betul tak? 1 liter bersamaan dengan 1000 centimeter padu. 1 liter bersamaan dengan 1000 centimeter padu. Kalau jawapan kita dapat 1,440,505 cm padu. So, kita bahagikan dengan apa? 1000. So, kita akan dapat unit dalam liter. Maka jawapan kita di situ, kita akan dapat jawapan kita di situ berapa? 1440.5 liter. So, bila kita dah bahagi dengan 1000 cm padu, automatik unit kita dah bertukar daripada centimeter padu kepada liter. So, jawapan kita kena bahagikan kita kena bundarkan kepada liter terhampir. So, bila cikgu bundarkan, cikgu dapat apa? 1440.5 liter aiskrim. Okey, yang diperlukan daripada 10,000 bekas. Boleh kelas? Boleh? So, kita ada berapa step? Step pertama kita masukkan nilai dalam formula. Lepas tu kita tukarkan unit daripada sentimeter padu kepada liter. Boleh tak setakat ni? Boleh? Okey, jom kita cuba satu soalan. Okey, nak kita buat soalan satu. Okey, soalan satu. Soalan satu dia cuba ya. Ini adalah isi padu isi padu bentuk berikut. So, saya nak kita buat sama-sama soalan A. Ni bentuk apa ni? Hemisfera dengan tambah hemisfera. Okey, so hemisfera, apa formula hemisfera? Ingat formula dulu. Apa formula dia? padu sfera. Okey, apa dia? 2/3. Apa formula dia? Pi J kuasa 3 tambah dengan tambah dengan berapa? Nak tambah dengan kon. Apa isi padu kon? Tambah dengan isi padu kon berapa? Ingat kon? Kon ialah 3 bahagian daripada silinder. So, 1/3 pi J kuasa 2 T. Betul tak? Betul tak kelas? So, kita nak tahu, kita just masuk dalam formula. So, kerja ni seronok. Main masuk-masuk je. Masuk je ikut maklumat diberi. So, jari dapat berapa jari? Jarinya berapa? 5. So, gantilah 5. Okey. Tinggi bagi kon berapa? 12. Gantikan. So, dapat jawapan. Boleh kelas? Boleh? Satu settle. Okey, tengok nombor 2. Alright. Nombor 2 ni dia nak kawasan berlorek. Bila dia nak kawasan berlorek, kita tengok soalan A. Kita akan cari apa dulu mula-mula? Dia nak kawasan berlorek je. Kita akan cari apa dulu mula-mula? Ni yang bentuk apa ni? 2A ni bentuk apa? Silinder. So, silinder dia akan tolak dengan 2 kon. Betul tak?
Dia tolak kon ni, dia buang. So kita akan dapat isi padu kawasan berlorek. So apa formula silinder? Ingat tak? Isi padu silinder. Formula. So isi padu kawasan berlorek adalah silinder. Apa formula silinder? Pi J kuasa 2. Very good. Pi J kuasa 2 je. Ya ke Pi J kuasa 2? Pi J kuasa T. Pi J kuasa 2. Pi J kuasa 2T tolak dengan formula skun. 1/3 Pi J. Pi J kuasa 2T. Sebab dia adalah 3 bahagian daripada satu silinder. So masukkan nilai. So bila dapat 1 luas 1 kon ni darab dengan 2. Kenapa darab 2? Sebab ada 2 kon yang kita nak buang. Kita nak buang ni. Sebab kita nak cari kawasan berlorek. So masuklah. Dia jari berapa? 12. 12 dia jari. Dia jari masih ada bulatan sayang. Berapa dia jari? 2.5. Sebab dia bagi diameter dia 5. Diameter dia adalah 5. Maka dia jari dia adalah 5/2. So dia jari dia berapa? 2. So gantikan setiap dia jari tu dengan 2.5. Boleh kelas? Okey. Untuk satu kon, berapa tinggi satu kon? Berapa tinggi satu kon? 6. Kenapa? Sebab sepanjang silinder ni 12. Maka kalau ada 2 kon, maka tinggi bagi satu kon ni adalah 6. Boleh kelas? Boleh? Okey, selamat. Saya harap semua faham. Faham tak? Faham. Alhamdulillah. So, terima kasih hadir. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semua. Terima kasih. Terima kasih.